Pengorbanan yang tak dihargai untuk part yang kedua. Cerita dari Misaki, bukan nama sebenar. Terima kasih sebab baca luahan saya. Aku tengok ramai yang persoalkan adik-adik aku ramai, tapi kenapa mereka tak nak gila-gila jaga ibu dengan aku? Untuk pengetahuan semua, aku ada 9 orang adik-beradik. Kenapa aku seorang saja yang jaga ibu? Okey, masa tu kakak sulung aku masih lagi berada di Abu Dhabi. Dan lepas dia tamat belajar, kakak aku apply kerja dekat Abu Dhabi demi mendapatkan pengalaman sebelum mula kerja di Malaysia. Nanti boleh dimang gaji. Tinggi cita-cita kakak aku ya. Dan cita-citanya tercapai. Aku anak nombor 2. Masa tu pula baru tamat praktikal dan macam yang aku cakap lah. Rezeki ibu aku. Sebab aku ada masa dia sakit. Aku tolak semua tawaran kerja dalam bidang yang aku impikan. Dan aku teruskan niat aku untuk jaga ibu sebelum semua ini berlaku. Anak nombor 3 pula, masa ibu sakit, dia dapat tajaan melanjutkan pelajaran digrinya di Brunei. Dan Alhamdulillah sekarang ni jadi pensyarah di Brunei. Aku tak nak hal ini mengganggu adik-adik aku yang lain. Jadi aku yang korbankan masa aku untuk jaga ibu. Aku nak semua adik-adik aku pegang amanah ibu, belajar rajin-rajin dan jangan jadi miskin macam dia. Anak nombor 4 sampai 9 pula, masing-masing masa tu umur baru 17, 15, 13, 10 dan 9 tahun. Adik aku yang umur 17 dan 15 tahun belajar di sekolah vocational berasrama penuh. Jadi hanya 3 adik-beradik aku yang bawah tu aku jaga. Ya, ibu aku kahwin muda masa di umur 17 tahun. Masa aku hilang sepanjang 2 tahun ni, kakak aku ada hire jurawat lah untuk jaga ibu. Namun semuanya tak tahan lama kerana sikap ibu aku yang pelik tu. Kehilangan aku juga, babah pernah buat report polis. Namun lain pula yang jadi. Lagi banyak cerita buruk yang tersebar tentang aku. Contohnya, aku lari ikut lelaki lah. Ya, aku lari. Tapi bukan ikut lelaki ya. Aku lari untuk selamatkan diri aku dan ahli keluarga aku yang lain. Pada masa tu aku bergelut dengan diri aku sendiri. Sepanjang masa, aku dengar suara yang menyuruh aku untuk tamatkan riwayat hidup ibu aku. Dan kata suara itu, beban aku akan hilang jika ibu aku tidak ada dekat dunia ni. Bakar rumah maklum aku sebab dia punca segala fitnah. Dan selama 2 tahun aku hilang tu, aku rawat diri aku. Aku pergi jumpa psikiatris, minta nasihat rawatan untuk diri aku. Dan masa aku jumpa babah lepas 2 tahun tu, aku dapat lihat muka babah yang kelihatan lega melihat aku. Babah menangis dan babah cakap sebenarnya dia pun penat uruskan ibu. Namun lagi penat bila aku tiada. Dia tahu maklum aku fitnah aku, tapi dia sendiri tak mampu nak berfikir dengan waras kerana dia pun penat. Penat uruskan anak-anak, kerja lagi, isteri sakit lagi dan mulut-mulut orang yang mengata benda yang tak elok serta ejekan rakan-rakan sekerja dia kerana dirinya berkahwin dengan janda anak ramai. Kakak aku sekarang kerja dekat Malaysia dah. Dan kakak aku pun pernah jaga ibu, namun tak tahan lama juga. Masa tu kakak mula faham kenapa aku hilangkan diri. Beban dan tekanan untuk diri aku terlampau kuat. Adik nombor 3 aku pun sama, tak mampu bertahan juga. Dan akhir sekali, babah lah yang jaga ibu. Kata babah, dia pun turut dimumuk-mumukkan dengan suara jahat untuk tinggalkan ibu. Ibu dah sakit dah dan dah jadi beban dah untuk dia. Babah hampir termakan hasutan tu. Namun, babah sempat sedar dan dia cakap saat dia lafaz akad nikah berwalikan arwah datuk aku tu, maknanya dia sedia menerima segala rintangan susah senang bersama ibu. Dan lepas arwah tu meninggal, nenek pecahkan tanah terus kepada anak-anaknya. Tapak tanah rumah kami tu kakak beli dari nenek. Dan kakak warning semua mak-mak saudara, termasuklah Mak Long, agar jangan kacau kami adik-beradik. Jika dia dengar ada cerita yang tak baik pasal kami adik-beradik, kakak tidak akan teragak-agak untuk report polis. Tujuan kakak aku bertindak begitu sebab dia masih berharap aku balik ke rumah kami semula. Adik-beradik aku yang lain semua mula faham kenapa aku jadi macam tu. Mak Long aku pula, setiap kali aku balik kampung, mulalah tayang muka dan cuba berbaik dengan suami aku. Suami aku pula sekadar melayan. Tapi kalau persoalan mula mendalam, macam aku kerja apa, macam mana kami jumpa, suami aku kerja apa, tinggal kat mana dan macam-macam lagi, suami aku akan senyum je dan terus keluar dari tempat tu. Dia sendiri saksi jatuh aku suatu ketika dulu dan punca kejatuhan itu adalah mulut maklum aku sendiri. Jadi memang taklah suami aku nak bercerita kan. Sekarang ni rumah kami kembali riuh. Kali ini bukan suara kami adik-beradik tetapi suara menantu pelbagai latar belakang. Suara cucu untuk ibu dan abah. Kami semua dah bekerja dan mampu tanggung ibu dan babah. Segala makan minum babah dan ibu diuruskan oleh maid yang di-hire oleh kakak. Tugas babah hanyalah uruskan ibu, itu pun mandikan ibu je. Aku masih lagi trauma tapi dengan adanya sokongan padu suami aku masih mampu berkelakuan normal seperti orang lain. Babah ada tanya, aku masih lagi keras hati untuk jaga ibu? Aku jawab, bukan keras hati. Tapi aku seri. Maklum aku pula, aku tak ambil tahu langsung. Ada je dia datang borak dengan kakak, cakap pasal sepupu aku yang sebaya kakak tu dah jadi manager. Tapi kakak aku diam je lah. Malas nak ambil pusing.
Kadang-kadang ada juga dia ajak adik-beradik dan menantu babah yang lain makan dekat rumah dia. Namun masing-masing tolak dengan baik. Alasan mereka tak kenal. Okay? Itu sahaja ceritanya. Terima kasih DJ Syaz. Sekarang aku rasa sangat lega. Rupanya ramai mengalami situasi yang sama seperti aku. Aku pun dah boleh move on dah dan memohon maaf dengan ibu. Dan Alhamdulillah ibu faham. Ibu macam biasalah, nampak muka aku je, dia menangis dan peluk aku. Peluk tak nak lepas dan dia cakap, jangan lari lagi.